Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam pada pagi yang mulia ini, insya-Allah kita dapat sekali lagi berhimpun dalam kuliah Duha yang ke-berapa sekarang? Muka surat 348, fi manhaji 348, bilangan tempat sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangan tempat sujud tilawah. Dalam Al-Quran terdapat 14 tempat sujud tilawah sebagaimana dalam surah-surah yang berikut. Sekali dalam tiap-tiap surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra' dan Maryam. 2 kali pada surah Al-Hajj. Sekali dalam tiap-tiap surah Al-Furqan, An-Naml, Alif Lam Mim Tanzil, Hamim, As-Sajdah, An-Najm, Al-Insyiqaq dan juga Al-Alaq. Sesiapa yang hendak sujud tilawah hendaklah bertakbir untuk memulakannya sambil mengangkat kedua belah tangan, kemudian bertakbir pula tanpa mengangkat tangan, lalu bersujud sekali seperti sujud salat, kemudian mengucap salam. Oleh itu takbiratul ihram dan salam merupakan 2 syarat bagi sujud tilawah, di samping syarat-syarat solat yang lain seperti bersuci, menghadap kiblat dan lain-lain lagi. Maknanya tuan-tuan, berkenaan bilangan tempat sujud tilawah ini menjadi khilaf di kalangan ulama. Mazhab kita sebut lebih kurang 14 kali. Ada mazhab menyatakan lebih daripada itu, ada 17, ada 16, ada yang menambah, ada yang mengurang. Tapi mazhab kita macam kita tafsirkan tadi. Kemudian bila sujud tilawah, maknanya kita sujud, kita baca sesuatu ayat yang perlu kepada kita sujud, maka namanya sujud tilawah. Ghalibnya orang kita dia pecahkan pada 2. Kalau dalam sembahyang dipanggil sujud sajdah, kalau luar sembahyang dipanggil sebagai sujud tilawah. Dan dalam sujud tilawah ini sebagai satu pengakuan dan pengakuran kita terhadap Allah Rabb Al-Alamin, yang mana kita mengaku dan kita aku Tuhan yang bersifat maha segala-galanya. Hasil dan natijah daripada kenyataan dan pengakuan tersebutlah menyebabkan kita berada pada tahap berbeza dengan iblis. Iblis rasa sedih, sukar dan tak boleh terima. Katanya, Allah perintahkan kepadaku sujud, maka aku tak sujud. Anak Adam bila baca ayat-ayat sujud, lalu dia sujud. Celakanya aku, ruginya aku. Itu beza antara iblis apabila Allah menyatakan wa izkulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Salat berjemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mula mendirikan salat berjemaah selepas peristiwa hijrah. Selama 13 tahun berada di Mekah, baginda menunaikan salat tanpa berjemaah kerana para sahabat terpaksa menunaikan salat di rumah masing-masing. Setelah berpindah ke Madinah, barulah baginda memulakan salat berjemaah dan melakukannya dengan tekun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dimaklumi bahawa pensyariatan salat sudah berlaku ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, terutamanya pada Open Hujjah, setahun atau 2 tahun atau kurang lebih sedikit sebelum hijrah. Maka
telah tertakliflah ibadat solat. Para sahabat sembahyang masing-masing seorang-seorang. Dan ada sejarah menunjukkan bahawa mereka pernah salat berjemaah tak kala mereka berada di ketika mana masuknya Umar ibn Al-Khattab ke dalam Islam. Jadi ada sekali itu mereka buat dua barisan. Satu barisan dijaga oleh Umar, satu lagi oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib. Maka pada masa itu satu demonstrasi menunjuk cara solat dalam Islam di khalayak dipamerkan. Tetapi pada ghalib dan kebiasaannya mereka tak buat. Comanya apabila mereka datang ke kota Madinatul Munawwarah, sebab itulah awal-awal lagi telah dibina masjid. Masjid yang pertama yang mereka bina ialah Masjid Quba. Kemudian seterusnya Masjid Nabawi. Tak kala mereka bina Masjid Nabawi, maka syiar Islam mula dapat ditegakkan. Dan sebenarnya bila kita tengok syiar Islam ditegakkan, perasaan hati tenang, gembira, bercampur suka adalah serentak. Dan ini memberi satu momentum, satu kelebihan, satu kekuatan. Tuan-tuan, sebenarnya salat berjemaah, apabila seseorang itu melakukan dengan sebaik mungkin, maka sudah pasti dia merasakan pada lubuk hatinya rasa ketenangan yang abadi, rasa keseronokan yang sungguh-sungguh yang tak berlaku pada orang lain. Tuan-tuan tengok, sebagai contoh, kalau kita pergi ke Madinatul Munawwarah atau ke Makkahul Mukarramah, kita sewa hotel. Bila mana sebelum setengah jam, sejam atau kurang atau lebih sikit, maka kita tengok manusia berdelai-delai, berusu-usu datang berkerumun ke rumah Allah, ke Masjidin Nabawi. Dari semua pintu, pintu depan, pintu belakang, pintu tepi, pintu kanan, pintu kiri, semua ada. Dan dalam masa hanya beberapa ketika, jumlah mereka teramat banyak. Inilah yang berlaku kepada golongan yang kita kata yang hebat-hebat. Kita tengok di Madinah. Jadi pada masa itu hati kita tersentuh. Saya boleh bayangkan ketika mana kalau kita pergi saat maghrib sedang menjelang. Pada masa itu kita melangkah kaki, azan berbunyi, matahari masih lagi nampak cahaya di ufuknya walaupun sudah tenggelam. Maka lempahan lampu sinar yang berada di sekeliling masjid itu melihat begitu ramai manusia datang menemui Tuhannya. Suasana masa itu jarang kita nampak pak kita. Yang kita biasa tengoknya berpusu-pusu keluar masjid pada hari Jumaat. Itu ramai. Suasana itu berbeza, tuan-tuan. Suasana ini menunjukkan seronoknya berjemaah. Jadi, dan ini sebenarnya satu ujian dan tribulasi besar. Macam mana seseorang itu nak menjemaahkan diri dia dalam salat jemaah? Kalau boleh, setiap waktu salat berjemaah. Bila step pertama ini dapat, bagaimana dia nak mengiltizamkan diri dia dengan salah sebuah masjid. Artinya, dia duduk mana pun dia akan pergi sembahyang berjemaah. Di surau-surau, di masjid-masjid, di mana-mana tempat. Dan perasaan hati ini tidak berlaku kepada orang yang tidak ada kesungguhan dan kesedaran. Dan sebenarnya nikmat salat berjemaah adalah satu nikmat yang dirasai oleh orang yang tegar berjemaah kepada Allah Ta'ala. Kalau orang tak tu tak.
Tuan-tuan bayangkan Al-A'mash, nama sebenarnya Sulaiman bin Mihrab, salah seorang ulama yang besar, pakar hadis. Kata Waqi' ibn Al-Jarrah, tak kala dia nak mati, dia salat yang dipanggil sebagai salat berjemaah ini hampir 70 tahun tak pernah lupa takbiratul ihram salimah. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak mereka dapat pahala. Sejarah Sayyidut Tabi'in Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu, salah seorang tabi'in yang masyhur yang digelar sebagai Rawiyatu Umar. Beliau ini dikatakan salat berjemaah di Masjidin Nabawi hampir 40 tahun tak pernah lupa takbiratul ihram salimah. Jadi mereka ini adalah golongan yang amat hampir dengan Tuhan. Dan benarlah hadis Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah. Pada hari tidak ada lindungan dan naungan kecuali lindungan Allah. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, lelaki di mana hatinya bergantung ke masjid. Hatinya merasa selesa, seronok ketika menempatkan diri ke masjid. Ini hebatnya salat berjemaah. Sebab itulah kalau kita boleh bina satu suasana salat berjemaah, taman berjemaah, masjid dipenuhi dengan jemaah, surau dipenuhi dengan jemaah, rakan-rakan tahulah, maka kalau tidak berjemaah mereka merasa pelik. Itu insya-Allah hebatlah tuan-tuan. Kalau boleh buat macam itu, seronok. Jadi salat berjemaah ni perlu kita fikir dengan lebih mendalam macam mana nak buat macam ni. Anak-anak kita pun sama, kita ajak berjemaah. Kemudian hukum salat berjemaah. Menurut pendapat yang sahih, hukum salat berjemaah selain daripada salat Jumaat ialah fardu kifayah. Fardu kifayah ini maknanya kalau sebuah taman, sebuah kampung, sebuah masjid, sebuah daerah tidak ditegakkan salat berjemaah, masing-masing nafsi-nafsi, maka hukumnya bersehabis. Itu dia. Mazhab kita ni sampai kata macam itu. Bukan sunat biasa. Justru tuntutan melakukannya tidak gugur daripada semua penduduk setempat sehingga suasana berjemaah itu benar-benar kelihatan wujud di tempat tersebut. Nak tuntut berjemaah ni tak wujud, melainkan apabila sudah dipastikan seperti itu. Jika tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan dalam keadaan tidak nyata, berdosalah semua penduduk dan pemerintah wajib bertindak mengatasinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Dan apabila engkau hai Muhammad berada dalam kalangan mereka semasa perang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-sama. Tengok. Ayat di sini disebut wa aqamta lahumus salat. Duduk mana pun sembahyang bersama mereka berjemaah. Ini menunjukkan kita kena jaga salat berjemaah. Siapa dia yang sentiasa jaga salat berjemaah, maka sudah tentu kebaikan yang banyak baginya. Dan kalau kita nak cari kampung, nak cari taman, biarlah taman kampung tersebut hidup dengan acara salat berjemaah. Bukan hidup dengan kata lain, hidup tak mahu mati pun segan, maknanya ada 2 orang, 3 orang.
4 orang, sedangkan sekampung tu ada 5,000. Tolak yang perempuan 2,000 tinggal 3,000, tolak kanak-kanak 1,000 tinggal 2,000. Jadi hak pergi semayang 4 orang, jadi tak kena dah. Dan perkara macam ini kadang-kadang kita terasa tak temu cari noktah. Sebab bila dah tertabiat dengan tuanya yang tak pergi masjid, jadi payah. Bila dah tua, dah beranak bercucu, dah tak pergi masjid, siapa nak pukul dia? Tidak ada lagi Umar kedua yang boleh pukul orang. Dulu tak apa, orang nak syur mahkamah apa, pukul sekali lagi. Munak macam mana? Senyap ya. Zaman kekuatan Islam lain tuan-tuan. Wah. Perintah dalam ayat di atas adalah berkaitan salat semasa ketakutan. Apabila dalam keadaan ini pun masih disuruh berjemaah, apatah lagi dalam keadaan aman, ia lebih utama. Dalam keadaan takut pun dia panggil salatul khawf, salat masa perang, suruh berjemaah. Satu pemandangan yang cukup ajaib, memberi satu motivasi yang cukup hebat. Saya pergi dekat dengan Jordan baru ni. Bila pergi dekat dengan Jordan, adalah sahabat-sahabat kata kita nak masuk ke Palestin. Saya tak berapa berminat nak pergi ke Masjidil Aqsa. Jadi kena pergilah. Pergi tu hari Jumaat, pergi pagi. Cadangannya nak semayang jemaah di Masjid Aqsa. Bila sampai sahaja di border Jordan, lambat. Masya Allah, lambat. Akhirnya kat Jumaat baru selesai. Masuk pula border Israel, lambat lagi. Sehingga sampai 8 jam kat situ. Akhirnya tak boleh masuk. Yang saya nak gambarkan, kawan saya bagi tahu, kalau kita duduk dekat border Palestin ni, dekat dengan Israel ni, kita jangan semayang. Kalau semayang dia nampak kita kuat ni payah, dia nak bagi masuk. Tapi saya tengok orang Palestin, dia selamba semayang, dia tak kira. Walaupun depan musuh, tempat musuh, dia semayang. Mana ada tempat situ di benar tempat semayang. Ini nak cerita, kadang-kadang berani dia tu kita tengok. Hebat suasana. Sekarang kita pergi naik highway. Berapa puluh highway kita naik. Kita ada tengok tak, di tepi highway betul-betul tempat kereta boleh parking betul-betul, kita tengok suasana 5 orang sedang semayang. Ada tengok tak? Jangan. Ustaz semayang apa? RNR penuh dah. Banyak, betul. Tapi kadang-kadang suasana ini bukan suasana biasa bagi kita. Tuan-tuan pergi ke Saudi, daripada Madinah nak pergi ke Mekah tu, naik kereta. Kadang-kadang bila masuk waktu semayang, kita berhenti, kita tengok tepi jalan ada sebuah teksi berhenti, 4 orang semayang, seorang imam, 3 makmum. Biasa. Suasana itu suasana baik. Dia ada adat yang baik, ibadat yang baik, yang jadi adat macam tu. Masuk waktu semayang, kita tak suasana macam ni payah sendiri. Hatta kalau kahwin pun, kenduri kahwin pun, kadang-kadang sembahyang bukan agenda utama. Agenda utama nanti nak bagi pukul apa ni, nak sambut makanan cukup tak ni. Agenda, jadi agenda itu akan menggerhanakan keberkatan ilahi. Kita tak sedar, kita dah nampak seronok je, tapi kebahagiaan itu tak lagi diwujudkan. Ini bala tuan-tuan. Baik, perintah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut salatul jamaati afdalu min salatil
salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Salat berjemaah melebihi salat bersendirian sebanyak 27 darjat. 27 darjat. Tuan-tuan bayangkan. 27 darjat. Ada orang dinisbahkan kepada orang saleh zaman dahulu. Tak kala dia pergi masjid, dia nampak di masjid sudah habis orang sembahyang, maka dia pun sembahyang juga sebanyak 27 kali. Itu maknanya bersungguhnya dia dalam melaksanakan solat. Hadis seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqam fihimul jama'ah illa istahwaza 'alayhimush syaitan fa'alayka bil jama'ati fa innama ya'kulu dhibul qasiyata." Apabila terdapat 3 orang di sebuah kampung atau di kawasan pedalaman di mana mereka tidak mendirikan salat berjemaah sesama mereka, maka berjayalah syaitan menguasai mereka. Oleh itu hendaklah kamu berjemaah, kerana kambing yang jauh terpencil sahaja yang akan dibahang oleh serigala. Ini dia kekuatan salat berjemaah. Meriah tuan-tuan. Sebenarnya ini penyelesaian banyak isu. Kalau boleh salat malam pula berjemaah, ini comel lagi. Tuan-tuan bayangkan sebuah kampung yang padat, atau sekarang istilah moden taman. Sebuah kampung yang padat yang mereka ni dikira seolah-olah golongan middle class, sederhana. Nak kata miskin apa kedana tak, nak kata itu pun tak. Kalau semua orang kampung ni salat berjemaah, dalam arti kata puak kebanyakan, hak seorang dua je hak tak sembahyang jemaah, tapi bersalah dia, akhirnya sembahyang berjemaah. Kalau semua sembahyang berjemaah setiap waktu, kalau selama mana dia adalah, kalau dia kerja tak kerja dia, tuan-tuan bayangkan lepas isyak sembahyang lagi berjemaah, contohnya sembahyang isyak berjemaah pukul 8.30 ataupun pukul 9 lepas mengajar, balik. Sudah balik itu kadang-kadang cari lacikan ke, cawi tiaw ke, makan dulu sampai pukul 10 malam. Pukul 3 pagi pergi pula ke masjid buat qiyamul lail. Ada grup-grup yang datang buat qiyamul lail. Saya nampak kalau pelaksanaan macam ni, maknanya tak payah pakai rukun tetangga dah. Jadi hak pencuri ni jadi serba salah. Nak mari ke mana? Aku nak mari tengah malam, ada dah orang. Nak mari siang pun ada dah orang. Jadi tak berani. Jadi ini pun sebagai satu tanda kelebihan solat berjemaah. Ini penting tuan-tuan kalau kita boleh tengok betul, insya-Allah. Sebaliknya kalau kita 3 orang je tak sembahyang berjemaah, hak nu duk ujung nu, hak nu duk ujung nu, hak nu duk ujung nu, tak temu, dia temu lagi raya je. Syaitan akan membahang mereka. Maknanya mereka mudah ditipu daya oleh syaitan dan mereka tak boleh nak buat apa. Pada masa itu dikuasai hal ini. Dan rugi tuan. Banyak benda kita tak selesai apabila kita tak salat berjemaah. Tapi bila kita salat berjemaah, banyak benda yang akan selesai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 13 ayat jannati, muka surat 13 memelihara generasi manusia yang sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Antara
yang dinamakan dengan hikmah pensyariatan nikah ialah memelihara generasi manusia yang sejahtera. Telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa manusia tidak wujud melainkan daripada kedua ibu bapa. Juga telah dimaklumi bahawa Islam mengharamkan perhubungan lelaki dan perempuan melainkan atas dasar asas perkahwinan yang disyariatkan. Ini menunjukkan Islam berusaha menjaga generasi manusia dengan perkahwinan semata-mata. Jika perkahwinan tidak dibenarkan, manusia akan pupus. Sekiranya zina dibenarkan, manusia akan hidup dalam kecelakaan dan kesakitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menghendaki kebaikan untuk hamba-Nya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Antara hikmah nikah itu ialah nak sambung pemeliharaan generasi manusia dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan tengok, tak kala zina berleluasa, sumbang mahram dan sebagainya, apa terjadi? Pertamanya, anak-anak tu tak terbela. Dan anak-anak ini potensi besar dihina, psikologinya lemah, dan dia lebih bersifat memberontak, dan dia tidak ada kasih sayang. Jadi sifat manusiawi dia tu hilang, maka diganti dengan sifat-sifat bahimiah kebinatangan. Tak kala itulah kita akan sukar untuk meneruskan kehidupan. Dan ini pun merupakan bala. Bala tak kala manusia dalam keadaan sedemikian rupa. Sebab itulah Islam suruh kahwin. Bila kahwin, anak-anak itu menisbahkan kepada ibu dan bapa. Satu nikmat besar, si anak boleh panggil ibu dan panggil bapa. Kerana zaman sekarang ada anak tak temu bapa, mana bapa tak tahu. Maknya malu kerana sejarah silamnya yang tak baik. Bila malu, dia akan temper, dia akan tunjuk sifat dalam keadaan yang tidak tepat dan benar. Ini bala, tuan-tuan. Ini antara perkara yang kalau boleh kita kena sedar dan kita kena tengok betul-betul, supaya generasi manusia yang sejahtera kita dapat pupuk dengan sebaik mungkin. Kalau tak, maka rugilah kehidupan. Dan di sini juga sebagai satu gambaran kepada kita bahawa fenomena seperti ini berlaku sepanjang zaman. Cuma bila sebut bab zina ni, akhir zaman lagi banyak. Kata Nabi SAW, tidak berlaku kiamat sehingga zahir nyata zina, riba, risuah. Zina begitu banyak, tak boleh. Risuah begitu banyak. Begitu juga dengan riba, selamba. Dia rajin di masjid tapi riba. Dia nampak okey tapi cikgu dari segi bak riba. Bak risuah tak apa sikit, ustaz, orang lain ambil semua, takkan saya tak boleh ambil. Ambil lah. Jadi ini pun menyebabkan rosak habis, susah. Tak ada lagi rasa keberkatan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Jawabnya mungkin. Sebab itu awal-awal lagi Islam sekat dalam bab zina, Islam buka pintu perkahwinan. Seterusnya mengembangkan institusi kekeluargaan dan mengeratkan semangat bekerjasama. Melalui perkahwinan akan meluaskan hubungan kekeluargaan
Dua buah keluarga akan bertemu dan bersatu serta membentuk ikatan kekeluargaan baru yang saling menyayangi, hasil daripada pembentukan baru tersebut. Suami isteri akan saling bekerjasama. Isteri akan membantu suaminya seperti menguruskan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, mendidik anak-anak serta menjaga rumah tangga. Suami pula memenuhi keperluan isteri seperti memberi nafkah, melindungi, memelihara dan menjaga maruahnya. Islam sebagai satu agama yang menganjurkan sikap kerjasama dan tolong-menolong telah mensyariatkan perkahwinan bagi merealisasikan semua tujuan tersebut. Tengok. Dengan kahwin dapat mengembangkan institusi kekeluargaan. Daripada satu keluarga bergabung jadi dua keluarga. Daripada satu orang kepada satu orang ini, suami dan isteri akan lahir zuriat yang ramai. Maka di situ baik. Kedua, dia akan mengeratkan semangat kerjasama. Oleh kerana dia buat belakang, oleh kerana dia daripada sebelah isteri dia, sebelah suami dia, kerjasama baik. Utamanya kerjasama antara suami isteri. Bila kerjasama antara suami isteri, banyak benda yang selesai. Ada orang tu bila dia seorang dia tak mampu. Banyak orang gajinya tak banyak, tapi bila dia kahwin, kita nampak dia boleh bina rumah, dia boleh beli rumah, dia boleh hidup lebih senang, lebih selesa. Tapi kalau dia seorang tak mampu, mungkin unsur barakah tu tak ada. Tapi dengan sebab perkahwinan, institusi kekeluargaan dapat dikembangkan, semangat gotong royong, kerjasama begitu kukuh untuk dipupuk dengan sebaik mungkin. Ini merupakan sebahagian daripada hakikat perkahwinan dan banyaklah kelebihan-kelebihan yang lain. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 272. Hai hamba Allah, akan kamu merupakan kepada hartamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai hamba Allah, agama kamu merupakan kepala hartamu. Maknanya agama kita adalah perkara yang paling utama dan paling lebih nak banding dengan yang lain. Yang lain tu banyak kurang, tapi yang ini paling lebih. Jika kamu lenyapkan kepala hartamu, maka hendaklah kamu sibukkan lidahmu dengan zikirnya. Sedangkan agama kita ni lemah sangat. Umur kita 50 tahun. Jadi sepatutnya rancangan kita nak buat masa kita berada, masa muda, masa mukallaf lagi, nak ke masjid, nak ke surau, nak belajar, nak baca Quran, nak ke Mekah, nak buat banyak ni, macam-macam kita nak buat, tapi kita sudah terabai. Pada ketika itu, tak kala ini berlaku, maka sebenarnya kita ada satu cara lain lagi, iaitu gantikan dengan masa yang mendatang banyak zikrullah, sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Hatimu dengan cintanya, hati kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dapat dipamerkan dengan cara ikut sunnah Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika sekiranya kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Aku di sini yakni Rasulullah SAW. Nescaya Allah cintakan kamu. Jadi itu cara. Dan anggotamu berkhidmat kepadanya. Ambillah masa yang sesedikit yang baki bagi kita itu untuk khidmat kepada Tuhan. Macam-macam cara kita boleh dan memperolehi khidmat kepada Allah. Antara cara kita khidmat kepada Allah Rabb al-Alamin ialah dengan cara kita benar-benar
mentaati perintahnya, meninggalkan segala larangannya seupaya mungkin. Begitu juga tanamlah di ladangmu tanaman-tanaman sehingga keluar biji benih menumbuhinya. Sesiapa yang melakukannya dengan hatinya sebagaimana peladang mengerjakan tanahnya, nescaya teranglah hatinya. Tengok, bila sebut ladang di sini maknanya ialah ambil kesempatan ketika mana kita di dunia. Kita di dunia ni, kita ambil kesempatan untuk kita sediakan ladang akhirat kita. Nak tahu kita punya tanah-tanah di akhirat kita ni macam mana, kita tengok prestasi kita di dunia macam mana. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tak kala dia bertemu dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, sampaikanlah salamku kepada umatmu dan bagi tahu kepadanya bahawa sesungguhnya bumi ni, syurga ni, tanahnya subur. Maka bercocok tanamlah kamu, wahai manusia, dengan banyakkan zikrullah, dengan banyakkan sebut la ilaha illallah, dengan banyakkan sebut subhanallah, alhamdulillah dan seumpamanya. Kalau kita boleh sebatikan dengan sebutan macam itu, sudah pasti kita banyak mempunyai kelebihan. Kemudian perumpamaan seperti dua orang lelaki membeli tanah dengan saiz yang sama. Seorang ni beli tanah seekar, seorang lagi beli tanah seekar. Seorang-seorang ni duduk tanah sebelah menyebelah. Baik, tanah pun jadi sama, yang cantik kedua-duanya. Orang yang pertama membersihkannya daripada duri-duri dan rumput rampai, kemudian dialirkan air, seterusnya ditabur biji benih. Nescaya apabila tumbuh sudah tentu dapat memberi manfaat. Hak pertama ni dia jaga tanah, dia berbudi pada tanah. Maka kalau dia tanam, dia alir, dia baja, subur. Hal ini seumpama orang yang hidup dalam ketaatan diterangi segala cahaya pada hatinya. Jadi orang ni ibarat orang yang sentiasa taat. Maknanya dalam hidup dia ni, setiap detik, setiap saat, setiap masa dia dapat pahala. Tapi ada orang tu setiap saat detik tu dosa je. Letih kita tolong macam tu. Hak ni dapat pahala je. Banyak kelebihan. Ada pun yang seorang lagi tu mengabaikan ladang ni sehingga tumbuh segala duri dan rumput rampai dan menjadi tempat tinggal ular di tanahnya. Ini samalah seperti orang zalim menggelapkan hatinya dengan segala maksiat. Tengok, bila ada tanah biar pokok ni tumbuh, pokok tu tumbuh, babi tunggal pun duduk, ular sawa pun ada, tedung pun ada, susah. Kita nak masuk salah-salah pun takut. Dia tengok kita, kita tengok. Ni tanah aku. Kata dia, tak, mudah cara tanah aku. Aku duduk lama tak. Serba salah. Masing-masing dalam keadaan. Itulah ibarat hati manusia bila penuh bergeluman dengan maksiat. Orang yang banyak maksiat ni tuan-tuan, mereka ini telah ditutup rapat hatinya. Fi qulubihim akinnah. Sebab itu bila mereka dibawa ke tempat ibadat, mereka teruja, terkejut. Allah, teruklah aku. Dia rasa kebersalahan tu ada, kekesalan tu ada, kesedihan tu ada, banyak. Itu beza. Apabila kamu hadir ke satu-satu majlis dan kamu keluar dengan segala kesalahan dan kelalaian, maka hendaklah kamu awasi akan kata-kata. Apakah faedah datang ke majlis ni? Kita mari belajar dalam majlis, tiba-tiba kita tak rasa apa. Rugi saja aku mari, tak ada apa-apa. Apa faedah? Kalau aku duduk rumah, aku tengok TV, baca macam-macam dah cerita aku dah tengok. Kalau aku biar, kalau banyak sangat isu macam ni. Jadi sebenarnya rugi.
Tetapi ingatlah, boleh jadi kamu akan ditimpa penyakit selama 40 tahun. Tengok, kadang-kadang bila kita hadir dalam majlis yang baik, yang boleh ini, dengan keadaan kita menolak, hati kita menolak ni, menyebabkan kita payah nak diberi oleh Allah petunjuk. Jadi akhirnya gelap. Bila gelap banyak sangat ni, nak masuk payah. Lepas ajak tak jadi, lepas ajak tak jadi, lepas disuruh tak jadi, tak jadi. Inilah yang merugikan kita. Adakah kamu mahu hilang sekadar satu saat atau satu hari? Seumpama pasir dilempar pada satu tempat selama 40 tahun, apakah ia hilang selama satu masa atau satu hari? Maknanya, bila kita pergi ke majlis, kita nak baik lalu. Tuan-tuan sakit jatuh, pergi kat doktor pakar, baik lalu, sejam baik lalu. Magic boleh. Mana ada. Kadang-kadang kena buat terapi pula, kena buat macam-macam. Begitu juga hati kita pergi dalam satu majlis nak baik, tak boleh. Ini mungkin mukadimah. Lepas pada itu kita susul lagi, akhirnya barulah jadi jinak, jadi baik, jadi jernih. Tapi kalau kita biar, maka pada masa itu kita payah. Kalau kita tengok satu benda, bila dah banyak karatnya, maka payah. Satu kawasan tu kita tambung pasir banyak. Lepas tu kita nak buang sehari je dengan kedekatan yang kita ada. Mana boleh. Kamu buat kerja pun 40 tahun, kamu nak buang sehari. Sama juga, kamu ni buat maksiat sampai 40 tahun dah, tiba-tiba kamu nak suci sehari. Payah. Mana kena cari dia punya gelorok tu, gelorok sini, triple, kena cari macam-macam lah. Macam-macam. Ini masalah. Sesiapa yang banyak melakukan maksiat dan bergelumang dengan perkara haram, sekalipun direndam dalam 7 lautan, dia masih lagi tidak suci sehinggalah dia mengadakan ikatan bersama Allah, iaitu ikatan taubah. Banyak sangat maksiat ni, dia sekadar hadir saja, orang panggil tak makan, tak masuk. Dia kena taubat. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah. Dan dia taubat. Dia sesal dengan sesesalnya. Itulah caranya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa soalan. Saya pernah termakan benda haram. Bagaimanakah yang ingin bersihkan balik jasad saya? Terima kasih. Dia kalau kita makan babi ke apa ke, tak payahlah samuk pada perut. Jadi hak tu biarlah, tak lepas. Sebab Allah sendiri pun kata hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Dalam ayat yang lain Allah kata famanittu ghayra baghin wala 'adin fala isma alaihi. Tapi kalau dah terdarurat, terpaksa tu makan, maka tak jadi masalah. Jadi itu hukum bab yang tertentu. Cuma anggota lahir betul, hak kena-kena ni kena samak lah. Tapi anggota lepas dalam lidah, telang air seluk pula, ada satu hak pula, yang ni tak payah. Jadi itu kalau dari segi jasad lah. Cuma kalau maksud makan harta haram dalam arti kata risuah sebagainya, maka kita kena bertaubat banyak, menginsafi banyak, sedekah banyak, istighfar banyak, untuk nak ganti apa yang berlaku kekurangan tersebut. Mengapa istilah madu digunakan oleh masyarakat Melayu sedangkan ianya adalah dipandang pahit oleh wanita, sedangkan kemanisan dirasai oleh ummul mukminin, iaitu isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Baik. Dia istilah madu ni, dia adalah istilah, memang istilah orang Melayu, tapi mungkin kerana ra'i kepada lelaki. Jadi bila ra'i kepada lelaki, maknanya orang lelaki menampak macam seronok lah. Tetapi madu juga sebenarnya diistilahkan kepada maksud persetubuhan. Persetubuhan ni orang panggil madu juga.
Sebagaimana dalam sebuah hadis, seorang perempuan dia menikah. Bila dia menikah, dia berpisah dengan suami dia. Bila dia berpisah dengan suami dia, dia kahwin dengan orang lain. Bila dia kahwin dengan orang lain, dia nak minta izin, nak cerai pula dengan suami kedua ni, nak patah balik dengan suami pertama. Lalu Nabi kata, la hatta tazuki usailataki hatta tazuki usailatahu wa yazuka usailataki. Tidak sehinggalah kamu merasai madunya, manisnya, dan begitu juga dia merasai manisnya daripada kamu. Itu istilah sebenarnya lah. Dan kalau bahasa Arab, istilah ni dia tak panggil madu, dia panggil durrah. Durrah itu istilah bahasa Arab, darat. Durrah ni maknanya madu lah. Baik. Seterusnya, daging keldai boleh makan. Daging keldai ada dua jenis keldai. Satu dipanggil keldai wahsyi, himar wahsyi. Satu lagi himar yang bukan wahsyi. Himar wahsyi boleh makan, keldai liar. Keldai hak belum tak boleh makan. Sebab keldai ni antara sifat ni ada beberapa sifat. Sifat yang pertama, keldai ni dia ni makan kotor tu. Banyak benda kotor dia makan. Yang kedua, dia ni dungu yang amat sangat. Sebab itu orang Arab kalau nak sifat orang bodoh, dia kata keldai. Dia tak kata lembu. Sebab lembu cerdik lagi tu lah. Walaupun kita kata lembu tu bodoh, orang kita nampak lembu bodoh, ada. Lembu sekali lebih hebat dari kita. Fitlah. Sebab nak dia duduk kita pula yang bodoh, terlalu makan ke dia, pagi-pagi makan dia, bebas duduk juga. Kalau mudah beri makan aku harga aku rendah, jadi rugi lah. Sakit. Jadi kita berkata tak apalah, aku khidmat lah kalau sungguh-sungguh. Jadi itu dia. Jadi daging keldai yang macam ni tak boleh makan. Tapi kalau keldai liar kita temu dalam hutan lari kejar tu, tu boleh makan. Itu dia panggil keldai wahsyi, himar wahsyi. Dulu asalnya boleh, kemudian diharamkan. Dulu asalnya boleh dalam satu peperangan. Adakah mengumpat itu, mengapa mengumpat tak dapat dikawal oleh perempuan? Mohon terangkan. Bukan perempuan, tapi semua yang lemah iman. Orang lelaki pun banyak mengumpat, orang perempuan pun banyak. Yang taklihnya yang lemah iman. Kalau yang kuat iman tak ada masalah. Itu beza. Semasa wanita uzur, Iqra boleh baca ke? Bila kita tengok Iqra dengan makna bahasa Arab, macam beberapa kalimah seperti mana pengenalan kepada Quran, dia ada sepatah-sepatah, dalalan, ba'idan, contohnya. Tak apa, sebab orang Arab bercakap macam tu. Yang tadi ni apabila Quran, semasa membaca Fatihah, imam menguat pada ayat kedua, sambung Al-Fatihah atau baca balik. Menguat kalau berubah makna kena baca balik ya. Ulang ayat yang kedua tu je lah. Tapi kalau menguat tak berubah makna, tak apa. Minta pencerahan tentang hukum wudu atau hukum ikut syariat. Adakah wudu takzir hanya untuk orang Islam saja? Tak, untuk semua. Cuma dalam beberapa kes sejarah menunjukkan boleh orang kafir pilih untuk ikut cara Islam atau tak mahu. Ini berlaku kepada dua Yahudi yang datang kepada Nabi tanya berkenaan dengan hukum perzinaan. Nabi jatuhkan hukuman rejam sampai mati berdasarkan kepada orang itu muhsan dan muhsanah, lalu dilaksanakan. Tetapi kalau hanya menjadi adab agama mereka seperti minum arak, jadi kita tak boleh lah nak sebab 80 batang macam kita, kecuali dia mengganggu ketenteraman, menyebabkan hal-hal yang lain. InsyaAllah besok kita akan bincang bab ini di ILIM dalam seminar pencegahan jenayah syariah.
Sila hadir lah banyak. Pukul daripada pagi sampai ke petang, sampai tengah hari ke petang, begitulah esok di seminar ini. Bagaimana dengan penzina lelaki kafir dengan wanita muslim? Ini bergantung kepada kerajaan sesebuah negara. Dia macam mana dia nak aplikasi, macam mana dia nak selesaikan isu ni, itu atas dia lah. Jadi kalau kita nak terangkan, tak kena pula. Mereka boleh buat satu undang-undang, tak kira kalau babit saja orang Islam kena semua, itu boleh, tak ada masalah. Ataupun dia kata tak apa, cukup anda dia lah keadaan tu. Bagaimana perogok kafir kepada wanita muslim? Yang ini memang kena hukum lah, sebab telah memusnahkan hak dan maruah seseorang. Bagaimana pencuri kafir, adakah mereka terlibat dengan hukuman hudud? Kalau pelaksanaan sepatutnya kena. Sebab Allah menyebut kalimah umum as-sariqu was-sariqatu. Dia tak kata as-sariqul muslim was-sariqatul muslimah. Dia kata as-sariqu. Siapa dia? Dan curi ni semua agama tak setuju. Tak ada satu agama tu kata agama saya boleh curi. Tak ada. Jadi maknanya itu sepakat. Lain ini nak. Tapi kalau curi ni tak ada. Curi ni benda yang semua dikeji oleh semua agama. Agama Islam adalah mendahului dan menjuarai ini. Daripada apa yang saya fahami, riba ini merupakan akad pinjaman yang diberikan beserta lebihan. Jadi jika kita melihat sistem pinjaman buku di perpustakaan, jika lewat mengembalikan yang dipinjam tersebut, maka kita akan dikenakan denda. Adakah denda itu merupakan riba? Adakah ia berbeza dengan sistem bank yang mengenakan denda jika terlewat bayar pinjaman? Jika ia riba, apakah alternatif untuk mengelakkan peminjam lambat menggalikan? Saya tak nampak isu riba. Itu dipanggil sebagai, kalau kita tengok dipanggil denda. Dia tak panggil riba. Bahkan dalam beberapa sistem dia panggil ta'wid. Bila ta'wid ni boleh. Bahkan mazhab Hanafi banyak sangat kuat dalam isu ni. Maknanya bila kita ada beberapa kes yang kita kata bukan riba, sebab mereka ni memang tak bayarkan apa-apa, maka kita beri satu punishment, satu hukuman kepada dia. Itu bukan riba. Tapi hak riba ni hak macam bank, hak tu memanglah kalau awak lambat bayar, maka interest ni naik 1%, 2%, sebab itu riba. Baik. Suami saya menyebut, ya, saya lepaskan dia. Ketika suami dipaksa oleh isteri mudanya supaya menceraikan saya, dia yang maksudkan ialah saya, isteri pertama. Bila saya tanya suami untuk pengesahan, suami kata ya, tetapi untuk alasan supaya tidak berlaku pergaduhan. Adakah tertalak saya? Rujuk ke mahkamah. Ini sebaik-baik. Mahkamah dia panggil, dia tanya, dia ada kuasa. Lepas pada tu dia akan jatuhkan. Okey. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ni ada satu buku baru, Terapelak Kembara Bumi Syria. Buku ini berkenaan dengan perjalanan kita ke bumi Syria, dan banyak kisah-kisah yang kita sampaikan dalam buku ini ada di sana, dan beberapa buku lain, Baiti Jannati dan sebagainya. Yang kedua ada kambing ini kok. Jadi mungkin Ustaz Usul nak buat satu pengumuman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakina fid din bil ta'wil. Allahumma jannibna allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.